Assalamualaikum and hi guys. Okay, hari ni saya nak repair leaking pada bahagian distributor. Ini adalah Wira 4G15 carburetor ya. Tapi boleh juga dijadikan rujukan untuk kereta yang masih pakai distributor lah. Kalau korang tengok memang basah habis lah dekat bahagian enjin ni. And leaking ni boleh juga disebabkan oleh gasket head block yang dah koyak. Tapi kali ni saya nak fokuskan dekat bahagian oil seal distributor. Kalau korang tengok dekat bawah distributor ni, tengok ada minyak-minyak dekat bahagian penyambung antara distributor dengan enjin. Itu mungkin oil seal luar dia dah bocor. Tapi kalau minyak tu macam ni sampai ke soket plug ni, maknanya oil seal rotor pun yang bahagian dalam dah bocor juga. So, kita kena tukar kedua-dua oil seal yang bahagian penyambung, maksudnya yang luar ni, dan juga bahagian dalam distributor tu. Link pembelian oil seal ada di description di bawah. Minyak leaking ni, kalau dah teruk sangat, dia boleh mengganggu juga sistem firing distributor. Mungkin kereta akan jadi jerking dan loss power. So, kita akan keluarkan distributor ni. Mula-mula, kita kena cabut soket distributor ni dulu. Kemudian kita kena cabut kabel plug. Seterusnya kita buat marking sikit kat sini supaya kita nanti bila nak pasang balik tak adalah lari setting dia. Sebab bila kita pusing ke hadapan ataupun ke belakang, dia akan mengakibatkan distributor ni retard ataupun advance. So setting ni tak boleh berubah. Kemudian dengan menggunakan soket bolt size 12mm, kita akan buka dua bolt di distributor. Satu kat depan sini and satu lagi di belakang. Bolt dia ada dua je Lepas tu korang boleh cabut lah distributor ni. Kat sini korang kena ingat dia punya rotor ni ada dua bilah. Tapi dia tak sama tau. Kalau korang tengok betul-betul, yang satu ni macam ada takuk sikit. So, korang kena ingatlah position dia. Korang ambil gambar je senang. Sebab takut nanti terbalik pasang, takut jadi lain pula. Lepas tu, one way valve ni pun kita kena cabut sekali lah. Nanti kita boleh cuci. Okay guys, sekarang ni kita nak cabut plug ni. Tapi sebelum tu, kena marking dululah. Kalau saya marking ikut panjang. Starting dari yang paling pendek, saya markingkan satu titik gunakan liquid paper ni. Kemudian yang panjang, saya markingkan 2 titik. Dan seterusnya, ketiga dan yang keempat. Ulanglah step yang sama. Tapi kalau nak senang, ambil gambar je boleh. So, bila dah cabut kabel, bolehlah kita buka cap ni. Dia menggunakan screwdriver Phillips Ada 2 skru je. Bila kita buka ni, kita boleh nampak lah ada sikit sisa-sisa minyak tu. Ini dah confirm lah oil seal dia dah bocor. Kemudian rotor arm. Lepas tu kita cabut cover putih ni. Kemudian kita cabut screw coil and magnet ni. Benda ni dia melekat satu set dengan wayar soket ni. So kena cabut sekali lah. Kemudian buka advance vacuum pump. Dia pakai klip je ni. Baik-baik jangan sampai terpelanting. Kemudian barulah kita boleh buka vacuum ni dengan buka 2 biji skru ni. Lepas tu bearing ni juga boleh dikeluarkan ya. Kemudian kita kena buka skru yang memegang rotor ni. Total ada 4 2 kat dalam and 2 di bahagian luar. Tapi rotor tak boleh nak dikeluarkan lagi sebab dia tersangkut dekat benda yang macam kipas ni. Kita kena keluarkan lock pin dia, baru boleh buka benda tu. Tapi sebelum keluarkan,
korang kena marking dululah. Korang boleh ketuk sikit macam ni supaya ada marking tau. Guna marker pun boleh, tapi takut nanti marker senang hilang pula. Kalau buat kerja sorang-sorang agak susah sikit lah, sebab seorang kena pegang soket untuk dijadikan alas, and distributor ni pun kena pegang juga. And seorang lagi kena ketuk dekat bahagian pin tu. Lepas tu kalau boleh carilah pahat yang sama saiz dengan pin tu baru senang nak keluarkan. Yang saya ni, saya pakai screwdriver, dia agak susah sikit lah. Last pakai skru, tapi nanti dia ada macam sompit-sompit sikit lah. Tapi tak menjejaskan apa-apa pun. Lepas tu barulah kita boleh keluarkan rotor. Kalau ketat boleh ketuk sikit. Alright, dah terkeluar akhirnya. Di sinilah letaknya oil seal tu. Okey, ini pula oil seal yang baru. Dia ada grade ada yang biasa and yang murah. So, saya ada letakkan link pembelian di description di bawah. Korang kena congkel dia keluar. Tapi hati-hati kalau congkel tu. Kalau boleh gunalah screwdriver, tapi dah dibalut dengan tape supaya kita tak calarkan housing dia. Oil seal yang luar pun perlu dibuka jugalah. Oil seal pun dah keras, patutlah leaking. So, sebelum kita pasang semula, eloklah kita cuci dulu dengan petrol ya. Hilangkan kesan-kesan minyak dan kotoran. Tapi pastikan marking yang kita buat tu tak hilang Kang nak pasang balik, naya lah. Lepas tu, kalau rajin boleh juga repaint balik lah. Guna color silver, nampak macam asal, nampak baru kan. Sekarang tiba masanya untuk kita pasang balik. Pertama sekali, kita kena pasang balik oil seal belah dalam ni. Nak kasih dia betul-betul masuk, korang kena ketuk guna kepala soket yang sesuai and batang extension ni lah, macam ni. Lepas tu bolehlah letak rubber grease sikit dekat lubang supaya nanti nak masuk shaft tu dia senang dah, licin. Kemudian masukkan rotor ni. Pastikan tapak bracket yang dalam tu masuk betul-betul dekat tempat dia. Kang tak masuk, takut payah pula nak masukkan skru dia. Lepas tu kalau nak kasih fit, bolehlah ketuk sikit pakai ganding getah ni. Lepas tu pasang skru balik 2 biji di luar dan 2 biji di dalam. Kemudian pasang balik locking pin pada shaft. Selepas tu bolehlah masukkan bearing ni. And then bolehlah pasang balik vacuum advance dan pin dia yang lekat kat bearing tu. Lepas tu kita pasang balik part-parts elektronik ni. Kalau korang ada ambil gambar sebelum buka tu, memang tak ada masalah lah. Senang je nak pasang ni. Okey, ni korang kena tengok sebab yang ni penting. Masa korang nak setting position magnet pickup ni, korang kena pastikan bila rotor tu berpusing, dia tak tersangkut tau. Kita boleh adjust dia supaya contact point dia tak terlalu jauh ataupun tak terlalu dekat. Lepas tu barulah boleh pasang skru pada bahagian vacuum advance. Kemudian boleh pasang balik cover putih ni. Lepas tu pasang balik rotor arm. Rotor arm ni dia ada angle untuk masukkan dalam lubang tu. So kalau dia punya angle dia tu betul, memang okey je, senang je masuk. Kemudian bolehlah pasang balik distributor cap. Tak lupa juga untuk kita pasang oil seal pada bahagian penyambung distributor ke enjin. Pasangkan juga kabel plug dan
Okey, distributor dah ready untuk dipasang pada enjin. Sebelum pasang tu, korang bolehlah lap dulu kotoran yang ada pada lubang tu. Kemudian sapukan sikit minyak ataupun grease pada bahagian oil seal distributor. Lepas tu masukkan ke tempatnya. Pastikan posisi rotor shaft betul-betul masuk And seperti yang sebelum ni kita dah ada ambil gambar kan. Pastikan posisi rotor shaft betul je. Kemudian pasang balik soket and hose angin vacuum. Lepas tu pusingkan distributor mengikut marking yang telah dibuat sebelum ni. And ketatkan balik 2 biji bolt di kiri dan di kanan. Akhir sekali pasang kebalik kabel plug and start enjin kereta. Kalau dia dah hidup macam biasa, tak ada bunyi-bunyi pelik, kira dah jadilah tu. Alright, dah siap dah pemasangan oil seal kita. And kita pun dah siap overhaul sekali. Kira dah overhaul lah ni. Modal tak sampai RM30 pun. Okay guys, next video saya nak servis EGR valve pula ni. Kalau ada siapa-siapa kereta yang rasa macam kuat makan minyak ke, EGR ni boleh jadi salah satu puncanya lah. Apa-apa pun, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.